KPM. Cikgu Fatin? Ya, Syafiqah. Cikgu Fatin tengah buat apa tu? Macam menarik je. Saya tengah pindahkan ikan ni. Oh, Syafiqah tengok tak apa beza ni akuarium yang ni dengan yang lagi satu ni? Nampak cikgu, yang sebelah kiri tu bersih. Sebelah kanan ni macam dah tak nampak sangat dah dalamnya kotor cikgu. Sebab itulah cikgu nak pindahkan ikan ni ke dalam akuarium yang bersih ni. Oh, sebab macam dah terlampau tu. kotor. Maksudnya kalau cikgu pindahkan ni, dia akan memberi mungkin keadaan yang lebih sihat dan bersih untuk ikan, jadi jangka hayat dia lagi lama cikgu? Ya, betul-betul Syafiqah. Sebab kan ikan diperlukan tempat yang bersih. Sama macam kita kan. Kalau kita pun, kita nak rumah kita yang bersih. Betul. Jadi kan cikgu, apakah penyediaan tempat ternakan yang sesuai untuk ikan ni cikgu? Okey, kalau Syafiqah nak tahu, jom kita masuk kelas. Okey cikgu, jom. Jom. Murid-murid semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Harapnya semua sihat dan ceria selalu ya. Saya Syafiqah Farahin dan hari ini kita berada dalam slot menengah rendah. Tertanya-tanya apakah mata pelajaran kita yang kita nak belajar pada hari ini? Sebelum itu jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Fatin. Hai cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah. Wah, dondon kita hari ini ya. Itulah, sama pula kala. Betul cikgu. Dan sebelum kita mulakan cikgu Fatin, saya nak perkenalkan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Laila Sabri dari SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu Laila? Okey, baiklah cikgu. Memandangkan kita telah pun melihat sedikit lakonan sebentar tadi mengenai ikan cikgu. Ya, betul. Dan mungkin saya bertanyakan cikgu, apakah tempat ternakan yang sesuai bagi ikan? Jadi apakah tajuk kita hari ini yang ada kaitan dengan lakonan kita tu cikgu? Okey, hari ini apa yang kita akan belajar Syafiqah? Macam yang tadi, kita akan belajar tentang penyediaan tempat ternakan. Okey, apa itu penyediaan tempat ternakan ni? Kita merangkumi kepada sanitasi dan juga pengapuran tempat ternakan. Yang ni yang ada dalam penyediaan lah. Okey. Sanitasi tu apa? Cikgu sebut sanitasi tu kan? Sanitasi tu apa? Okey. Sanitasi ni dia proses pembersihan. Okey, untuk apa? Untuk membuang kekotoran dan juga bakteria. Okey, supaya proses pembiakan kita yang kita nak ternak ikan tadi tak terdedah kepada penyakit lah. Okey, dan juga tak ada kematian. Ya cikgu. Yang Nampak mereka lebih ceria di sini bila dah berbanding dipindahkan daripada tempat kotor kan. Itulah pentingnya. Okey. Kemudian kita juga akan belajar tentang pengapuran. Pengapuran ni macam mana? Pengapuran ni kita lakukan pada peringkat penyediaan kolam. Okey, pengapuran ni kita lakukan untuk menstabilkan pH tanah. Okey, selain daripada pH tanah yang stabil, pengapuran juga kita buat untuk menguraikan bahan organik yang dalam tanah. Kita tahu kan dalam tanah ada banyak bahan organik. Contoh macam cacing, bila dah mengurai tu, dia jadi sebagai baja lah, jadi subur lah tanah kita. Okey, baiklah. Jadi ada dua prosesnya, sanitasi dan juga pengapuran ya cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, faham setakat ini. Murid-murid semua faham? Syafiqah rasakan, nanti Syafiqah juga murid-murid kat rumah lah. Kalaulah kita tak buat pengapuran dan juga sanitasi lah, ataupun yang lebih lagi kepada penyediaan. Kalau kita tak buat penyediaan tempat ternakan, agak-agak apa yang jadi pada ikan kita tu? Kalau tak sediakan tempat ternakan yang sesuai untuk ikan, mereka akan lebih cepat mati dan tak sihat. Mungkin mereka akan menelan bahan kimia yang tidak elok. Pandai Syafiqah. Okey.
Kita tengok Okey, kalau kita tak buat penyediaan tempat ternakan tadi, okey, dia akan jadi penyakit kepada ternakan. Betul lah Syafiqah cakap. Okey, yang kedua, tekanan kepada ikan. Ikan pun ada stres tau. Bukan Murung kita kan, je. cikgu? Ya, murung. Bila murung, macam mana? Boleh menyebabkan kepada kematian. Kematian kepada ternakan ikan. Okey, Syafiqah kan dah jawab soalan cikgu. Ya, cikgu. Jadi, cikgu nak bagi satu ganjaran untuk Syafiqah. Nanti Ya. Syafiqah tampal dekat papan you can do it. Bila dah penuh papan tu nanti akan dapat ganjaran daripada cikgu. Seronoknya. Jadi kali ini dapat ke satu ganjaran, cikgu? Dapatlah, dapat satu ekor ikan. Okey. Wah, Syafiqah boleh sinonim. buka. Okey. Betul, cikgu? You can do it. Harap-harap murid di rumah pun can do it. Okey. Okey, cikgu. Cikgu ada lagi satu soalan. Bukan soalan yang ni lebih kepada huraian tadi. Ya, Kalau lah cikgu. ikan tu kena penyakit, yang ni antara penyakit-penyakit dia. Yang pertama, tu. Tengok ada ikan tu. Yang pertama tu, tompok putih. Yang tu diserang oleh parasit. Oh, kesian ya, cikgu. Kalau kotor kan. Okey, yang sebelah dia tu saprolagniasis tu, yang tu diserang oleh kulat saprolagniasis. Badan dia jadi warna putih-putih tu. Betul macam kulat kan? Yang tu diserang oleh kulat. Kemudian penyakit reput sirip, yang tu diserang oleh bakteria. Sirip dia tu akan jadi rapuh lah, dia jadi macam luka-luka gitu dekat badan. Dan juga lerniasis tu diserang oleh parasit, badan dia akan jadi merah-merah. Kalau kita tak buat kaedah sanitasi dan juga pengapuran lah, kita tak buat penyediaan tempat. Okey, jadi pentingnya cikgu kita mengetahui bagaimana rupa ikan ataupun haiwan yang terlibat ataupun terkena penyakit ni kan, cikgu? Ya, betul. Sebab kita bukan boleh tanya dia sihat ke tak boleh. Kadang-kadang dia kecil. Betul. Kalau kita bolehlah, kalau Syafiqah macam murung, cikgu tanya Syafiqah kenapa ni? Demam ke? Betul. Kan? Kalau ikan dia tak boleh nak jawab. Ya, baiklah Cikgu Fatin telah pun menyebutkan dua kaedah sanitasi ataupun penyediaan tempat ternakan, iaitu pengapuran dan juga sanitasi. Banyak lagi yang kita nak teroka lagi ya Cikgu mengenai penyediaan tempat ternakan bagi mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu asas aquaculture. Jadi nantikan selepas ini ya Cikgu. Ya, betul. Kita berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, baiklah hari ini mata pelajaran kita asas aquaculture. Bagi tajuk kita juga penyediaan tempat ternakan bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Nur Fatin. Dan untuk segmen kali ini ya murid-murid, kita pun telah mengetahui dua cara penyediaan tempat ternakan, iaitu sanitasi dan juga pengapuran. Bila kita beri fokus kepada sanitasi, Cikgu, apakah bahan dan juga peralatan yang terlibat dalam proses ini Cikgu? Jom kita belajar ya Syafiqah. Okey, ni antara bahan yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti sanitasi tempat ternakan. Okey, yang pertama klorin ataupun sodium hypochlorite. Okey, yang ni macam dia bleach lah. Okey, dia digunakan untuk membasmi mikroorganisma seperti kuman dan parasit. Selalu ni peluntur ni kita tengok untuk hilangkan warna Cikgu. Ya betul. Yang ni kita gunakan peluntur untuk hilangkan kotoran dalam tempat ternakan tu. Contohnya macam kolam dan kolam fiber kan. Yang ni kita gunakan peluntur ni. Okey, yang kedua bahan dia garam. Okey, garam selain daripada dalam masakan yang kita guna, okey, garam ni dia berfungsi sebagai bahan untuk membunuh mikroorganisma. Okey, dan yang ketiga yang tu adalah antiklorin. Antiklorin ni kita gunakan sebagai bahannya klorin dalam air. Okey, dalam air pahit yang kita gunakanlah. Sebab bila kita dah buat pembersihan, kita nak letak ikan, kita akan letak air dulu kan? Betul. Okey, bila kita letak buka air pipe masuk dalam tangki, air itu akan mengandungi klorin. Sebab itulah kita kena gunakan
Klorin. Wah, jadi klorin ni bahaya untuk ikan-ikan kan cikgu? Ya, betul Syafika. Saya baca sebentar tadi dia bahaya untuk insang. Boleh menyebabkan kerosakan insang ikan cikgu. Ya, betul. Sangat betul Syafika. Okey, kita tengok pula peralatan dia. Okey, untuk kita lakukan sanitasi, okey, ni ada bahan dia lagi. Dia ada gel pembasmi kuman, digunakan sebagai pencuci tangan dan pembasmi kuman. Okey, kalau gel pembasmi kuman ni Ya, biasanya kita gunakan untuk apa lagi? Untuk virus cikgu, bakteria juga. Kan biasanya kalau masa musim-musim COVID ni kita gunakan gel pembasmi kuman kan kalau tak ada air kan? Betul. Okey, selain itu kita gunakan bahan pencuci juga untuk sebagai bahan sanitasi. Okey. Yang ni alatan dia, peralatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti sanitasi tempat ternakan. Yang pertama kita gunakan berus. Berus ni untuk membuang kekotoran dan juga lumut. Kita nak buang kotoran dan lumut. Yang kedua, yang pertama tadi, maafkan cikgu ya, penyapu. Penyapu nak buang kotoran dan lumut lah sebab kan tempat-tempat besar kita nak berus dengan penyapu kan. Ada tangkai. Ada tangkai. Okey, yang kedua tu berus. Berus ni digunakan sebagai alatan untuk kerja-kerja pembersihan am. Contohnya kalau di tempat-tempat yang sempit ataupun kecil kan. Penyapu kan tak boleh nak memasuki ruang yang sempit. Jadi kita boleh gunakan berus untuk membersihkan. Okey, cikgu. Okey. Dan yang ketiga, water jet. Water jet ni kita gunakan untuk menyembur air. Okey, kenapa kita gunakan water jet? Kita tak guna biasanya pipe biasa untuk kekotoran yang tinggilah. Okey, sebabnya water jet ni dia mempunyai tekanan tinggi. Jadi pancutan air dia lajulah. Jadi perlu berhati-hatilah bila memegang water jet ni. Janganlah menghala ke orang kan Ya, cikgu? betul. Lagi Kuat satu, tekanan water dia. jet ni kan bahan elektrik. Dia kena berhati-hatilah gunakan. Okey. Okey, yang ni pula peralatan keselamatan diri yang kita gunakan untuk melakukan aktiviti sanitasi. Okey, yang pertama kena pakai apron. Okey, kena pakai apron nak lindung pakaian kita dan diri kita lah. Okey, yang kedua kita kena pakai sarung tangan. Sarung tangan getah sebab bila kena air kan nanti tak basah kita punya tangan. Lepas tu nak lindung tangan lah. Okey, dan juga kasut boot getah. Okey. Kita ada tunjukkan video untuk peralatan keselamatan diri. Okey, jom kita saksikan. Okey. Sebelum memulakan kerja-kerja sanitasi tempat ternakan, kita mestilah memakai pakaian keselamatan diri yang sesuai, iaitu kasut boot getah, apron kalis air dan juga sarung tangan getah. Okey, cikgu, baiklah. Jadi ada 3 peralatan keselamatan ni cikgu. Ya, betul. Tak boleh tertinggal satu pun. Tak boleh. Nanti akan memudaratkanlah aktiviti yang kita nak buat tu. Okey, cikgu. Okey. Kita masuk kepada kaedah pula. Macam mana kita nak buat ni, Syafika? Okey, yang pertama, kita kena membersihkan kotoran dan lumut menggunakan peralatan pembersih tadi. Seperti jet pembersih ataupun water jet tadi, penyapu dan juga berus. Okey, jom kita tengok dulu video yang cikgu sediakan tentang pembersihan. Okey. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk mencuci kolang fiber. Jom ya. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan untuk kerja-kerja sanitasi tempat ternakan, iaitu sodium hypochlorite, garam, hand sanitizer, anti-klorin, berus dan juga penyapu. Seterusnya, lakukan pembersihan kotoran dan juga lumut dengan menggunakan penyapu dan alatan pembersihan yang lain.
Baiklah murid-murid, itu dia kaedah sanitasi tangki dan peralatan melalui video. Nampak lebih jelas cikgu sekarang Okey, ini. betul. Okey, sekarang kita pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, langkah yang kedua kita akan menabur bahan kimia sanitasi di tempat pembiakan atau tangki lah, ataupun kita rendamkan peralatan tu dengan campuran air dan bahan kimia. Okey, campuran bahan kimia yang kita guna ni ataupun peluntur klorin ni, dia ada kadar dia, iaitu 1 liter peluntur klorin per 5 tun air. Wah, sukatan dia kena ikut ya Ya, cikgu? kena ada sukatan dia. Okey, dan juga kemudian tempat dan peralatan pembiakan tu seterusnya diberus, kena berus, dicuci dan dibilas. Okey, selepas menggunakan bahan peluntur klorin tu kita kena bilas dulu. Bilas menggunakan air tawar untuk proses pembersihan seterusnya. Okey, kita sambung tengok video pembersihan Okey, untuk jom. langkah-langkahnya. Jom. Masukkan bahan kimia yang telah disukat dengan kadar 1 liter sodium hypochlorite per 5 tun air. Seterusnya, lakukan pembersihan dengan menggunakan penyapu dan alatan pembersihan yang lain. Selepas selesai kerja-kerja membersih tangki ternakan, tangki perlu dibilas menggunakan air yang bersih bagi menghilangkan kesan-kesan penggunaan bahan kimia. Selepas sesi membilas tangki ternakan, tangki perlu dikeringkan dan dijemur di bawah cahaya matahari untuk menghilangkan kesan dan juga bau bahan kimia sanitasi yang telah digunakan. Selepas tangki bersih daripada kesan dan bau bahan kimia sanitasi, isikan air ke dalam tangki mengikut kadar yang sesuai dan lepaskan ikan dengan perlahan-lahan bagi mengurangkan kadar tekanan kepada ikan. Setelah selesai pembersihan tempat ternakan, semua peralatan yang telah digunakan perlu dibersihkan dan dikeringkan sebelum disimpan. Bersihkan alatan yang digunakan dengan menggunakan bahan pencuci yang sesuai. Jemur peralatan di bawah cahaya matahari sehingga kering sebelum disimpan di tempat yang telah ditetapkan. Akhir sekali, selepas peralatan kering, susun peralatan mengikut susunan yang sesuai. Sekian saja dari kami. Bye. Wah, terima kasih kepada kedua murid kita yang telah melakukan demonstrasi yang sangat jelas dan Ya, teratur. betul Syafiqah. Okey, kalau Syafiqah tengok video tadi, Ya. kan kita nampak murid-murid tu ada pindahkan ikan. Betul. Okey, pindahkan ikan ke dalam tangki lain. Okey, kenapa kita buat macam tu? Sebabnya yang tu cikgu buat pembersihan ataupun murid-murid cikgu buat pembersihan kolam tangki. Okey, yang telah digunakan. Okey. Sebab tu kita pindahkan ikan ke dalam tangki lain lah. Okey. Untuk sementara. Untuk sementara waktu. Okey, cikgu.
Yang ni adalah sikap dan juga keselamatan sebelum dan selepas kita buat penyediaan tempat ternakan. Yang pertama, kena pakai uniform kerja yang sesuai. Okey, macam yang kita buat tadi lah, yang video yang anak murid-murid cikgu tunjukkan kan. Ya. Okey, yang kedua, kena mengikut segala arahan dan peraturan penggunaan bahan-bahan kimia. Okey, dan juga sikap ni merekodkan pengambilan dan penyimpanan peralatan supaya semua peralatan dapat dipastikan dan tidak dihilangkan atau disimpan tempat lain. Bila kita dah ambil peralatan, kena letak balik tempat dia. Dan yang kedua, kena bersih dan menyimpan peralatan di tempat asal. Okey. Wah, cikgu. Kalau cikgu nak uji Syafiqah boleh ke? Boleh, Apa cikgu. yang kita belajar? Okey. Cikgu Saya nak pun dah tanya bersedia. Syafiqah. Dalam peralatan ataupun untuk sanitasi tadi, Okey. alatan yang kita gunakan. Kalaulah Cikgu Tan Syafiqah, kalau anti klorin, untuk apa ya? Tengok gambar ni. Gambar ni gambar anti klorin kan? Betul. Okey, anti klorin ni kita gunakan untuk apa? Okey, anti klorin ni disebabkan perkataannya anti, dia digunakan untuk menyahkan klorin dalam air pipe yang digunakan dalam tangki, cikgu. Ya, betul. Pandai Syafiqah. Okey, boleh dapat 1 ganjaran ikan. Okey. Tampak dekat papan ganjaran. Merah jambu ikan saya. Okey, cikgu, ada lagi tak soalan untuk saya? Okey, cikgu bagi lagi 1 soalan. Okey, peralatan dia pula. Peralatan. Ni gambar apa? Yang ini cikgu, namanya water jet. Okey, water jet. Water jet ni apa fungsi dia, Syafiqah? Okey, water jet ni kerana dia mempunyai tekanan yang tinggi, Ya, betul. dia digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang degil di celah-celah yang tempat sukar dicapai. Betul ke cikgu? Ya, betul. Pandai Syafiqah. Okey, dapat lagi 1. Wah. Seekor ikan. Okey, cikgu, kali ini saya Okey. memilih sotong. Okey. Okey, cikgu, baiklah. Saya pun telah dari segi video tadi yang saya terlihatkan, mungkin agak penting juga kita menekankan proses membilas tu kan, cikgu? Betul, Syafiqah. Sebab kalau contohnya tangki tu tak bilas dengan betul, bahan-bahan kimia masih ada di situ. Betul. Jadi bahaya Dan juga pula cikgu tambah digunakan. sikit bila kita tak bilas dengan betul, Ya. bau peluntur klorin tadi akan melekat dekat kita punya kolam. Okey, jadi bila melekat dekat kolam, bila kita masukkan ikan, nanti ikan tu akan bau. Bau Okey. bahan peluntur tu dan Betul. juga boleh menyebabkan kematian pula kepada ternakan ikan kita. Baiklah, cikgu. Ada tak lagi soalan untuk saya ni? Okey, cikgu ada lagi 1 soalan untuk Okey. Syafiqah. Okey. Yang ni gambar apa? Itu ya. Itu gambar seperti saya lihat garam, cikgu. Ya, betul. Okey, apa fungsi garam, Syafiqah, untuk aktiviti sanitasi kita ni? Okey, garam ni dia boleh membunuh kuman, cikgu. Okey, betul. Dan atau lebih tepat kita panggil sebagai mikroorganisma. Okey, betul. Wah, Syafiqah. dapat Pandai. lagi, cikgu. Dapat lagi 1. Okey, terima kasih, cikgu. Ada lagi ke soalan kita, cikgu? Wah, saya ni tak sabar-sabar nak jawab lagi. Last saya soalan yang terakhir. yang terakhir. Okey, terakhir untuk Syafiqah. Yang ni. Ni gambar apa ya? Oh, yang ini peluntur, cikgu? Okey. Betul. Peluntur klorin kan? Klorin. Okey. Apa fungsi dia? Okey, dia untuk digunakan untuk membasmi kuman dan juga mikroorganisma juga, cikgu. Betul. Dia fungsi dia lebih kurang macam garam. Cuma dia punya kadar ni tinggilah sikit untuk pembersihan. Okey, sebab dia lagi kuat kan, cikgu? Betul, dia lagi kuat untuk pembersihan tempat ternakan. Betul, kalau gunakan bahan ini kena pakai sarung tangan getah kan, cikgu? Ya, betul. Peralatan Okey. keselamatan diri. Macam mana prestasi saya setakat ini, cikgu? Okey, setakat ni sangat cemerlang. Oh. Okey, prestasi Syafiqah ya. Ya, Kalau betul. macam tu dapat ke ganjaran lagi? Dapat lagi 1. Okey, baiklah, cikgu. Okey. Syafiqah dah jawab 5 soalan. Jadi selepas ini ada lagi yang kita nak jawab kan, cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum itu aktiviti pun kita ada lagi. Jadi nantikan selepas ini kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Hai murid-murid, masih lagi di slot menengah rendah bagi mata pelajaran hari ini, Pendidikan Khas Asas Aquakultur. Okey, baiklah murid-murid, kalau murid-murid masih ingat kelas bersama Cikgu Fatin, kita ada 2 proses penyediaan tempat ternakan, iaitu kita perlu sanitasi dan juga melakukan pengapuran. Tapi bila kita dengar pasal pengapuran ni, Cikgu Fatin, adakah ia melibatkan kapur, Cikgu? Ya, betul Syafiqah. Ya. Pengapuran ni dia melibatkan kapur. Aha. Tapi kita bukan guna kapur yang kita letak dalam masakan tu. Bukan? Bukan. Okey, jom kita belajar ya. Okey, Cikgu, jom. Okey, jom. Okey, kita tengok dulu bahan dan juga peralatan yang kita perlukan untuk membuat aktiviti pengapuran ni. Okey, yang pertama kita perlukan kapur dolomit. Yang ni bahan dia lah. Okey, seterusnya dia punya peralatan adalah kereta sorong. Kereta sorong ni kita gunakan untuk apa? Okey, kereta sorong ni kita gunakan untuk mengangkut kapur, okey, dari tempat penyimpanan kapur tu ke kawasan kolam yang kita nak buat kapur. Okey, nak mengapur tadi. Bukan Okey. untuk berlumba ya? Bukan untuk berlumba, untuk mengangkat kapur. Mengangkat kapur. Okey, yang kedua kita tengok baldi. Baldi digunakan untuk apa? Untuk mengisi kapur. Okey. Yang ni peralatan keselamatan diri. Macam tadi semua aktiviti yang kita nak buat perlukan peralatan keselamatan diri. Okey, yang pertama sarung tangan, penutup muka dan juga kasut bot getah. Okey, yang ni yang kita perlukan. Okey. Okey. Jom kita tengok pula apa fungsi dia kita buat pengapuran ni, Syafiqah. Okey, yang pertama untuk meningkatkan pH tanah. Yang kedua untuk mengeraskan dasar kolam. Okey, yang ketiga untuk mempercepatkan proses pereputan bahan organik dan meningkatkan kesuburan kolam. Okey, dan keempat untuk menghapuskan parasit, musuh ikan dan tumbuhan yang tidak dikehendaki di dasar kolam itulah. Okey. Okey, kita buat ni. Okey, kita tengok macam mana pula nak buat. Tadi kita belajar tentang fungsi. Ya. Untuk apa ni? Macam mana kita nak buat? Yang pertama kita kena gunakan penutup muka dan pakaian yang sesuai semasa melakukan aktiviti pengapuran. Yang kedua, kita kena menabur kapur mengikut arah angin. Arah angin? Jangan tabur kapur lawan arah angin tau. Bila kita lawan arah angin, kapur tu bukan pergi ke tanah kolam yang kita nak kapur. Dia akan pergi kepada kita. Ya, betul. Sebab itulah nak kapur kena menabur mengikut arah angin. Kalau tak ada angin macam mana, Cikgu? Kalau tak ada angin kita boleh tabur lah. Senanglah. Senanglah. Okey, Cikgu. Okey. Yang ketiga, penyediaan kolam. Okey, kita tabur kapur pada dasar, tebing dan batas kolam. Okey. Kemudian selepas kita kapur tu kita kena biarkan sekurang-kurangnya 2 minggu tahu Syafiqah di bawah sinaran matahari. Apa tujuan menunggu 2 minggu ni, Cikgu? Okey, kita nak tunggu 2 minggu sementara penguraian bahan organik kat dalam tu, bahan tu mengurai. Bila semua dah berlaku proses tu dalam tanah tu, pH dah stabil, barulah kita boleh masukkan air dan juga ikan. Okey. Kemudian kita tengok yang keempat, setelah kita masukkan ikan, kapur ni perlu ditabur di bahagian tepi kolam. Okey. Yang tu pula kena tengok pH lah. pH kolam tu kena check. Barulah kita tabur kapur. Okey, kemudian kita lakukan pengapuran ni kita buat pada cuaca panas dan tidak hujan. Okey. Okey, Cikgu. Faham setakat ini. Yang ni gambar yang aktiviti pengapuran yang telah dibuatlah. Ni gambar dia. Ni di tanah luas ya, Cikgu? Tanah luas. Untuk kolam tanah lah. Okey. Biasanya pengapuran ni kita lakukan di kolam tanah. Untuk menyuburkan tanah tersebutlah. Baiklah, Okey. Cikgu. Okey, seterusnya, pengapuran ni diperlukan jika tanah tu tanah berasid saja tau. Okey, kalau tanah tu dah melebihi pH 8, tak perlu pengapuran dah. Kalau kurang saja yang perlu pengapuran. Okey. Kalau contohlah pH dia 4.5, perlu ke tidak pengapuran, Syafiqah? Perlu, Cikgu. Perlu, betul. Okey, kita tengok seterusnya jenis-jenis kapur yang sesuai untuk pengapuran ialah kapur pertanian, kapur abu sejuk dan juga kapur abu panas dan juga dolomit lah. Antara keempat-empat ni ataupun mana yang senang, mudah didapat?
Boleh dapat kapur pertanian lah biasanya. Okey. Kita guna kapur pertanian. Okey, cikgu. Okey. Dan juga kapur ni ditabur rata di dalam kolam yang telah kering. Macam gambar yang kita tengok tadilah. Okey, gambar ni tabur dalam yang telah kolam yang telah kering. Okey. Yang ni kadar pengapuran. Kita nak kapur kolam pun kena ada kadar dia. Tak boleh tabur je suka hati kita nak tabur. Okey, kalau pH tanah kurang daripada 4, kuantiti dia adalah 1,200 kilogram per hektar. Okey. Okey, kuantiti kapur tu kalau 5 hingga 5.5, 1,000 kilogram per hektar. Kalau 6 pH tanah tu 800 kilogram per hektar dan kalau 6.5, 600 kilogram per hektar. Okey, jadi makin tinggi pH-nya sebelum yang di bawah pH 8, makin kuranglah kuantiti kapur ya, cikgu? Ya, betul Syafiqah. Faham, cikgu? Okey. Bila dah faham ni, Ya. kita kena ujilah ya. Tibalah masanya untuk quiz. Tibalah masanya. Jom kita uji Syafiqah dan murid-murid di rumah ya. Murid-murid di rumah bersedia ya? Okey. Cikgu dekat sini, cikgu ada 3 sampul. 1, 2, 3. Okey. Tengok Syafiqah dan murid-murid di rumah. Okey, Syafiqah boleh pilih nak sampul yang pertama ke, kedua ke atau ketiga? Saya rasa saya nak pilih yang pertama sebab nampak macam mungkin mudah sedikit. Kita tengok dulu. Okey, Kak Syafiqah buka ya. Di dalamnya ada murid-murid dekat rumah boleh sama-sama menjawab dengan Kak Fika ya. Okey, cikgu, saya bacakan ya. Nyatakan bahan dan peralatan yang digunakan bagi kerja-kerja mengapur kolam ternakan. Okey. Okey, ini tanya saya kan, cikgu? Tanya Syafiqah. Syafiqah kena jawab. Yang pertama, kita perlukan kapur lah. Contohnya kapur dolomit. Betul. Okey, peralatannya kita perlukan kereta sorong. Seterusnya kita perlukan baldi, cikgu, untuk campurkan kapurnya, sarung tangan, penutup buka dan kasut boot getah, cikgu. Okey, betul. Kalau kereta sorong, untuk apa nak guna tu? Sebab kereta sorong kapur ni kadang-kadang memerlukan banyak, cikgu. Ya, betul. Jadi untuk membawa kapurnya. Ya, dan lagi satu biasanya kapur kita simpan di tempat penyimpanan. Okey, kita nak bawa ke kolam tanah, kita perlukan kereta sorong. Okey, pandai Syafiqah. Dapat satu ganjaran. Okey, cikgu. Okey. Ada sampul lagi kan tu, cikgu? Ada lagi, ada 2 lagi. Nak yang mana dulu? 2 atau 3? 3 lah kali ni, nak bagi cabaran sedikit kepada saya. Okey. Okey, murid-murid di rumah jangan tengok saja, kita jawab sama-sama ya. Okey. Yang ketiga soalannya. Okey, terangkan kaedah pengapuran kolam ternakan. Kaedah ya, cikgu? Macam mana nak kapur? Jadi kan, ini agak panjanglah jawapannya sedikit ya, cikgu. Okey, yang pertama, kena guna barang-barang atau bahan keselamatan seperti penutup muka, sarung tangan dan pakaian yang sesuai. Ya, betul. Okey, yang seterusnya perlu menabur kapurnya mengikut arah angin. Ya, betul. Pandai Syafiqah. Kena ikut arah angin tau. Jangan lawan arah angin. Ya. Dan seterusnya perlu menabur pula kapur. Bukan. Kita kena masukkan ikan, cikgu. Okey. Dan setelah dimasukkan ikan, kapur perlu ditabur di tepi kolam. Okey. Tapi kan, cikgu, saya rasakan saya terlepas satu langkah tu. Ya, sebelum Syafiqah nak masukkan ikan tu, kena apa dulu? Kena menunggu kapur yang ditaburkan ni selama 2 minggu di bawah sinaran matahari. Ya, betul. Lepas kita tabur kapur, kena tunggu dulu 2 minggu. Di bawah, kena biarkan je tanah kolam tu di bawah sinaran matahari. Barulah kita masukkan ikan. Betul. Dan selepas kita taburkan kapur ni di tepi kolam, perlu mengukur pH-nya menggunakan parameter. Betul. Okey, dan kena yang ukur parameter pH tu lah. Parameter pH-nya. Okey, dan seterusnya kita perlu lakukan ketika cuaca panas dan tidak hujan. Ya, betul Syafiqah. Kalau hujan, kacaulah kapur, susunan kapurnya dah melarut ke dalam tanah pula kan, cikgu? Ya, betul. Nampak jelas terfaham tu. Okey, cikgu. Dapat ke ganjaran? Dapat ganjaran 1. Okey, sambil-sambil tu kan, cikgu, saya nak tengok jugalah soalan kedua ni. Jom kita. Okey. Yang terakhir, cikgu. Okey, jom kita sama-sama jawab ya.
Okey, baiklah. Yang terakhir ni apakah soalannya? Ini dia. Berikan 2 fungsi bagi aktiviti pengapuran. Apa fungsi pengapuran ni? Okey, cikgu. Yang cikgu sebutkan yang paling penting ia adalah untuk menstabilkan atau mendapat pH tanah yang sesuai. Ya, betul. Lagi satu fungsi dia. Lagi satu, kita perlu untuk mengeraskan dasar kolam. Ya, betul. Pandai Syafiqah. Terima kasih, cikgu. Okey, dapat jawab ketiga-tiga soalan. Ya. Okey, dapat lagi ganjaran. Dah nak penuh dah tu. Betul, cikgu. Okey. Tak ada ruang ni. Okey, baiklah. Harapnya murid-murid sama-sama dapat menjawab tiga-tiga soalan sebentar tadi. Ya, jadi sekarang ini kita berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas hari ini, pendidikan khas bagi asas aquakultur. Okey, murid-murid, segmen kali ini pula kita pun telah belajar mengenai fungsi, apakah itu proses sanitasi dan juga pengapuran dan bahan-bahan dan juga peralatan yang terlibat. Jadi Kak Syafiqah pasti untuk segmen kali ini Cikgu Fatin akan membuat sedikit latihan pengukuhan ke cikgu? Ya, betul. Okey, untuk kali ini cikgu akan buat latihan pengukuhan untuk Syafiqah dan juga murid-murid di rumah. Okey, boleh cikgu? Kita buat yang pertama. Okey. Kalau tengok dekat situ, kaedah sanitasi tempat dan peralatan. Okey, cikgu nak ujilah murid-murid dan juga Syafiqah. Okey. Ingat tak macam mana kaedah yang untuk sanitasi ni? Yang pertama kena buat apa? Yang langkah kedua kena buat apa? Dan yang ketiga kena buat apa? Okey, langkah-langkah ni penting ya cikgu? Betul. Okey, saya cuba. Kat sini dah tersedia. Okey, menabur bahan kimia sanitasi di tempat pembiakan tangki atau merendamkan peralatan atau tangki dengan campuran air dan bahan kimia dengan kadar 1 liter Clorox per 5 tan. Yang ini kan cikgu, bukan langkah pertama. Saya pasti dia agak-agak dalam langkah kedua cikgu. Ya, betul. Pandai Syafiqah. Yang tu langkah kedua. Betul. Sebelum langkah ini, kita ada satu langkah. Yang sebelum paling tu nak buat pertama. apa Syafiqah? Okey. Yang ini saya rasa membersihkan kotoran dan lumut terlebih dahulu menggunakan peralatan seperti jet pembersih, penyapu dan berus. Ya, betul. Tu langkah yang pertama. Okey, yang terakhir pula cikgu. Yang ini dia. Okey, Kak Syafiqah terus sampal ya. Tempat dan peralatan pembiakan seterusnya diberus, dicuci dan dibilas cikgu menggunakan air tawar. Okey, di sini menunjukkan yang Kak Syafiqah fahamlah dan murid-murid pun cikgu yakin sangat jelas tentang kaedah sanitasi tempat dan peralatan dia. Okey. Next, kita tengok pula Kak Syafiqah ni dan murid-murid di rumah ni jelas tak tentang kaedah pengapuran pula? Macam mana nak mengapur ni? Yang ini banyak sedikit langkahnya. Yang ni banyak sikit langkah dia. Okey. Yang pertama ya cikgu. Jadi saya akan tengok di sini. Yang ini ke? Gunakan penutup muka dan pakaian yang sesuai. Ini betul cikgu. Ya, betul. Yang Langkah tu adalah pertama. langkah yang pertama. Sebelum memulakan apa-apa aktiviti, kita kena pakai dulu penutup muka. Dan pakaian yang sesuai. Ya, betul. Ini langkah keselamatan jugalah kan cikgu? Betul. Seterusnya, Kak Syafiqah rasa yang ini ke? Menabur kapur mengikut arah angin. Ini betul cikgu, saya ingat. Sebab setelah kita gunakan pakaian yang sesuai, langkah pertama kita perlu menabur kapur ikut arah angin. Ya, betul. Kita kena tengok dulu. Sebelum tabur kapur, kena tengok dulu arah angin. Okey. Seterusnya ya, yang ini setelah dimasukkan ikan, kapur perlu ditabur di bahagian tepi kolam. Ni macam langkah ada yang kita tertinggal ni cikgu. Syafiqah dah tertinggal dah tu. Lah. Okey, jap saya tengok jawapan yang lain.
Mungkin yang ini, cikgu. Penyediaan kolam, cikgu, terlebih dahulu. Ya, betul. Okey, Kak Syafiqah tambahkan ya. Okey. Penyediaan kolam, taburkan kapur pada dasar, tebing dan batas kolam. Biarkan sekurang-kurangnya 2 minggu di bawah sinaran matahari. Okey. Dia kalau nak lagi senang ingat tentang langkah dia ni Syafiqah dan juga murid-murid. Okey, bila kita dah pakai pakaian dan lengkap, lepas tu kita pun tengoklah arah angin sebelum nak kapur kan. Takkan kita kapur dulu baru kita tengok. Kalau terkapur belakangkan arah angin, melawan arah angin, bukan kena dekat kita kapur tu kan. Jadi kita mestilah nak tengok arah angin dulu. Lepas dah tengok arah angin, kita buatlah pengapuran. Kita tabur kapur. Okey. Lepas tu bila dah tabur kapur, kita buat apa? Yang seterusnya, saya dah dapat dah jawapan dia. Setelah dimasukkan ikan, kapur perlu ditabur di bahagian tepi kolam. Betul. Okey, dan perlu rujuk pada kadar perimeter pH kolam. Setiap minggu kan, cikgu? Ya, betul. Jangan tertinggal minggu. Okey, yang terakhir ialah ni dilakukan ketika cuaca panas dan tidak hujan. Betul, pandai Syafiqah. Macam mana, cikgu, jawapan saya ni untuk kedua-duanya, sanitasi dan juga pengapuran? Okey, kalau cikgu tengok semua kaedah sanitasi dan juga kaedah pengapuran ni betul, dah mengikut langkah-langkahnya. Okey, kita bagi ganjaran dekat Kak Pika kita. Okey, dan juga murid-murid di rumah. Baiklah, cikgu. Jadi, adakah kita nak bertanyakan soalan lagi kepada penonton kita dan juga saya, atau ada lagi yang kita nak belajar, cikgu? Kita tanya lagi. Kita buat aktiviti pengukuhan lagi satu untuk Kak Pika dan murid-murid di rumah ya. Kita sama-sama menjawab Ya. Okey. Dalam ni agak-agak apa ada dalam ni? Biskut. Nak macam biskut kan? Okey, biskut kita makan lepas ni ya. Okey, boleh. Okey, dalam ni cikgu ada sediakan soalan. Okey, nanti Syafiqah akan cabut soalan dalam ni dan juga jawab soalan ni. Okey. Okey. Baiklah, cikgu. Ni kena goncang-goncang sedikit. Goncang dulu. Kena tutup mata sedikit. Tak nampak. Okey. Wah, satu soalan ya, cikgu. Saya bacakan ya. Okey, sanitasi adalah proses pembersihan dijalankan untuk membersihkan daripada kotoran dan bakteria supaya proses pembiakan dan penghasilan rega larva sesuatu spesies ternakan bebas daripada ancaman penyakit dan juga mengalami kematian yang banyak. Agak-agak betul ke tidak yang sanitasi itu adalah proses pembersihan? Betul, cikgu. Betul. Jadi jawapannya adalah betul. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Lagi, cikgu. Ni. Wah, soalannya panjang tapi jawapannya betul atau salah? Salah sahaja. Okey, seterusnya anti-klorin adalah sejenis bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kandungan klorin dalam air. Cikgu, rasa macam terbalik jawapan ni. Sebenarnya anti-klorin untuk mengurangkan kimia ataupun klorin di dalam air paip. Jadi jawapan dia betul ke salah? Murid-murid salah kan? Salah, cikgu. Jawapannya adalah salah. Okey, anti-klorin ni untuk menyahkan klorin, bukan untuk meningkatkan kandungan klorin. Kalau macam tu bahayalah, cikgu, kan? Ya, kan? betul. Okey, pandai Kak Pika lagi lagi, cikgu, jom. Okey, yang terakhir ni, cikgu. Sama-sama sama-sama murid-murid kita jawab dengan Kak Pika. Wah, ini panjang sikit Kak Syafiqah nak sebut. Sodium hypochlorite. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, berfungsi sebagai bahan kimia pembersihan dan pembasmian kuman. Betul ke tidak? Yang ini sodium hypochlorite ni cikgu sebutkan klorin, cikgu. Ya, betul. Jadi betul jawapan dia. Ya, betul. Dia digunakan untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Okey, dekat situ jelaslah yang Kak Pika ni faham. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu, baiklah. Kita ada satu lagi latihan pengukuhan kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Menggunakan slide. Jom, cikgu. Jom kita jawab. Okey. Ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Kak Pika boleh bacakan ke? Boleh, cikgu. Tolong bacakan. Digunakan untuk menyembur air tekanan tinggi bagi tujuan pembersihan.
Ni tekanan tinggi, cikgu. Agak-agaknya apakah jawapannya? Ni mudah, cikgu. Water jet. Ya, betul. Water jet. Okey, soalan yang pertama, water jet. Okey. Yang ni murid-murid di rumah pun boleh jawab sama-sama tau dengan Kak Fika. Okey, seterusnya. Untuk membunuh mikroorganisme. Tersasar-sasar saya. Untuk membunuh mikroorganisme. Apakah bahan ataupun alatan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma? Okey, cikgu. Garam, cikgu? Boleh? Betul. Garam kita gunakan untuk membunuh mikroorganisma. Okey, soalan yang ketiga Kak Fika. Digunakan untuk nyah klorin air pipe yang digunakan dalam tangki, cikgu. Ya. Kata kunci ada kat sini. Anti klorin, cikgu. Ataupun nyah klorin. Okey, jawapannya adalah Klorin. Bukan, cikgu. Bukan. Anti klorin. Ya, betul. Sedikit Untuk nyah klorin. Ya, sedikit sedikit cabaran di situ, mengelirukan. Okey, yang terakhir, cikgu. Okey, yang terakhir. Untuk membasmi kuman dan parasit. Okey, apa bahannya untuk membasmi kuman dan parasit tu? Yang ini kan, cikgu, saya rasa boleh gunakan klorin. Ya, betul. Ha. Okey, untuk membasmi kuman dan parasit tu kita gunakan klorin ataupun peluntur bahan kimia lah. Terima kasih, cikgu. Wah, seronoknya dapat jawab soalan cikgu ya pada hari ini. Dan cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan ringkas daripada cikgu? Okey, hari ini kita belajar tentang penyediaan kawasan ternakan. Okey, penyediaan kawasan ternakan ni sangat penting dilakukan untuk menyediakan ternakanlah untuk pembiakan ternakan. Okey, jika tidak dilakukan penyediaan tempat ternakan terlebih dahulu, akan menyebabkan penyakit pada ternakan ikan dan juga kematian yang banyak. Ya. Okey, jadi sangat-sangat penting dilakukan sanitasi dan juga pengapuran. Ya, cikgu, saya setuju sangat dan harapnya murid dapat menimba sedikit ilmu daripada cikgu Nur Fatin hari ini. Baiklah, cikgu, boleh tak menilai prestasi saya pada hari ini dalam menjawab soalan-soalan cikgu Fatin? Okey, prestasi Syafika dan cikgu yakin juga murid-murid di rumah sangat cemerlang. Bermula daripada segmen pertama dan juga pengukuhan. Wah, nampak ya dalam bilangan ikan saya di sini. Okey, cikgu, bagi murid-murid di rumah yang melihat kita pada hari ini, mereka mahu membuat sedikit ulang kaji ataupun mendapat rujukan, di mana mereka boleh mendapatkan bahan? Okey, murid-murid boleh mendapatkan bahan melalui pelantar Delima KPM. Okey, terima kasih Cikgu Fatin Sama-sama Syafika. berkongsi ilmu kita pada hari ini dan tidak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Laila. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton kita pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.